Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak V nak share sikit. Kak V ada masa 15 minit je. Kak V nak share sikit macam mana Kak V buat rawatan pada Zahira daripada dia darjah 2 2018 sampai tahun ni. Okay, so Zahira, Kak V start rawatan sebab maaf, Kak V batuk sikit. Okay, Kak V start rawatan masa umur dia start daripada darjah 1 lah. Okay, darjah 1 masa perjumpaan dengan cikgu sekolah. Cikgu sekolah dia komplain, bagi tahu Zahira tak nak bercakap dekat sekolah. So semua cikgu komplain yang sama lah, sebab bila cikgu tak ada soalan, dia tak boleh jawab. So macam cikgu agak risau lah, sebab cikgu tak tahu sama ada dia faham ke tidak, okay, apa yang cikgu ajar. So start daripada tu Kak V macam okay, maksudnya Kak V dah kena buat sesuatu, sebab mula ingatkan dia selective mutism. Okay, maksudnya dia boleh bercakap tapi dia pilih dengan siapa yang dia nak bercakap. Okay, so sebab dia memang ada rawatan pakar kanak-kanak HSI. So Kak V minta HSI refer ke CDC lah, Child Developmental Clinic. Masa tu CDC baru juga buka lah. Okay, so doktor pakar kanak-kanak refer ke CDC. So daripada start 1/1/2018 tu dia baru nak masuk darjah 2. So kita buat treatment. Okay, so biasanya CDC dia macam sekali jumpa MO, lepas tu kali kedua akan jumpa pakar Dr. Ching, lepas tu kali ketiga dengan MO, kali keempat dengan Dr. Ching. So macam tu cara CDC punya appointment sebelum ni lah. Okay, tapi sayang CDC akan ditutup, tak silap Kak V, bermula bulan 12 tahun ni sehingga 2024 nanti baru ada pakar baru masuk lah. Okay, so sepanjang appointment biasanya doktor akan bagi appointment Haida, mungkin boleh share kat kawan-kawan siapa yang nak tahu proses macam mana Kak V buat rawatan dengan pakar untuk Zahira lah. Okay, so apa tadi Kak V cakap, start dengan doktor akan interview. So kita akan tengok dia punya masalah. Tapi sesi pertama jumpa CDC, doktor terus bagi tahu dia bukan selective mutism. Okey, sebab bila Dr. Ching masuk dalam bilik, MO dia explain lah kes Zahira. Lepas tu Dr. Ching Dr. Ching berbual dengan Zahira. Bila dia berbual dengan ayat yang biasa ni, Zahira tak jawab. Tapi bila doktor guna berbisik, okay, Zahira jawab dengan cara berbisik. So macam Kak V agak terkejut jugalah masa tu. Sebab contoh bila macam doktor tanya, okay, Zahira dah makan, tapi Zahira dah makan. So Zahira pun jawab dah. So Kak V masa kat situ memang Kak V macam terkejut lah, sebab dia boleh buat macam tu. Sebelum ni memang dia pergi sekolah naik kereta jiran kan. So memang jiran tu cakap bila dalam kereta berbual lah macam mana pun Zahira tak akan respon. Tapi kalau berdepan dengan dia, Zahira akan respon. Okay, so bila doktor cakap dia bukan selective mutism, sebab dia boleh berbual dengan Dr. Ching. Mama cakap apa? Sekejap Mama cakap apa? Mama cakap dengan Mama sekejap Okay, so lepas tu doktor kata doktor just diagnose dia masa tu dyslexia with ADD lah. Maksudnya dia ada masalah attention deficit. Okay, dia ada masalah concentration untuk belajar and plus dengan dyslexia. Okay, so masa tu doktor diagnose dia masa sesi kedua. Okay, masa sesi kedua doktor sambung assessment, lepas tu baru doktor diagnose dia macam tu lah. Okay, dyslexia with ADD. Okay, sebab doktor test untuk English masa tu dia kalau ikut umur sebenar dia baru 7 tahun 9, 10, 11, 12, 1. Okay, so dia baru 7 tahun 3 bulan. So dia punya matematik masa tu 6 tahun. Dia punya English pun lebih kurang macam tu juga, K2 6 tahun juga. So dia dyslexia BI dengan matematik, tapi Kak V tambah jawi
sebab doktor tak buat penilaian untuk Jawi sebab doktor Chinese kan. So yang Jawi ni memang Kak Vi sendiri yang check lah sebab dia tak pandai baca lagi masa tu. Okay, so 6 bulan lepas tu untuk English Kak Vi masukkan dia Read Easy punya kelas. Okay, kalau dalam BM bacalah anakku. Okay, bila bacalah anakku dia dah habis sampai pukul 8. Lepas tu kita naik ke English Read Easy. So Read Easy dia dah habis juga untuk beginner. Lepas tu sambung dengan intermediate pun dia habis. So bila habis kelas Read Easy intermediate, untuk advance tu masa tu macam tak cukup orang, so kelas tak buat lah. Okay, so banyak improvement. So dia punya English memang naik banyak juga masa tu sebab dia punya phonic, pronouns, bacaan semua dah improve. Okay, so last hari tu kita buat assessment bulan 8. Doktor ada buat assessment, Kak Vi lupa nama dia apa, ADOSH ke macam tu lah, tapi assessment untuk autism. Okay, so bila doktor tanya soalan, tengok reaction dia, so macam mana socialize dia, sebab masalah Zahira dia more to socialize lah. Okay, dari segi sensory dia dah banyak, sensory dia dah settle. Okay, sebab sejak Kak Vi buka Nourish autism therapy, Kak Vi dah start treatment dekat Zahira lah. Okay, agak lambat lah, baru 2019 macam tu, ujung-ujung tahun baru kita startkan dia treatment. Okay, so dari segi sensory Zahira dah banyak improve lah. So setakat ni Zahira dah tak ada masalah sensory sangat lah. Okay, cuma dia ada masalah sosial. Okay, dia ada masalah sosial, macam dia tak peka dengan emosi orang, sebab kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Okay, contoh macam doktor tanya soalan, tadi makan apa, macam hari tu ada pergi jalan ke tak, lepas tu ada pergi makan ke tak, dia tahu ada pergi makan, tapi bila doktor tanya makan apa, dia tak ada idea apa jenis makanan. Maksud dia macam sebut je lah kan, nasi ayam ke, nasi lemak ke. So dia tak ada idea. Okay, so masa balik tu bila Kak Vi tanya kenapa tak jawab makan apa, dia kata masa tu otak dia kosong. Alright, so bila memang setiap kali, sebab Kak Vi kan ambil dia sekolah, so memang selalulah Kak Vi akan tanya tadi makan apa. Lepas tu dia cakap tadi makan nasi lemak, tadi makan mi sup. Tu Kak Vi tanya kenapa boleh jawab, kenapa depan doktor tak boleh jawab. So Kak Vi pun tak pasti, mungkin satu dia tak biasa dengan doktor tu. Dia dah biasa dengan doktor Ching, tapi dia tak biasa dengan pakai yang baru tu. So satu lagi dia kata masa tu otak dia kosong, dia tak ada idea apa nak cakap. So kalau ada anak-anak you all yang ada masalah macam ni, Kak Vi harap dapat jumpa pakar lah. Okay, sebab untuk kita diagnose. Okay, macam Zahira pun ambil masa daripada dia darjah 2 sampai sekarang darjah 6 baru doktor diagnose dia. Okay, so macam doktor baru diagnose dia autism level 1. Okay, sebab dia ada masalah sosial lah. Okay, masalah akademik alhamdulillah banyak improvement, and masalah sensory pun banyak improvement. Okay, so doktor bagi tahu Kak Vi macam mana dia boleh dapat idea untuk assess Zahira guna assessment untuk autism tu, sebab Pia. Okay, sebab adik dia kan yang anak Kak Vi nombor 4, Zahira nombor 3. Yang nombor 4 tu Kak Vi dah start juga hantar CDC masa umur dia 3 tahun setengah. Okay, sekarang umur dia 6 tahun. Okay, so doktor dapat macam dia tengok simptom-simptom pada Pia. So dia kata dia baru dapat idea apa kata dia buat assessment tu pada Zahira juga. Okay, so memang dia orang plan nak buat pada Pia sebab Pia memang kurang facial expression kan. Tapi kalau dalam dekat rumah dia tak ada masalah, tapi dengan orang yang dia tak kenal memang buat lawak apa pun dia tak akan senyum. Okay, so doktor terfikir pasal Pia, so tu yang dia terfikir boleh juga buat untuk Ira. So bila buat untuk Ira, so memang betul bila buat doktor ada bagi buku, and dekat buku tu macam gambar kan, so kita kena cerita apa yang gambar tu, macam kita kena bercerita lah based on gambar tu. So apa ada kat gambar tu, and Kak Vi pun ada dekat situ, and Kak Vi rasa memang Zahira banyak lag lah. Okay, sebab katak tu dia naik kapal. Okay, so bila dia naik kapal kan kadang dia pusing macam tu macam ni ke. So bila dia pusing ke bawah tu, Zahira kata katak tu jatuh. Sebenarnya katak tu dia main pusing-pusing. So memang masa assessment tu Kak Vi pun nampak memang banyak kekurangan kat Zahira lah.
Okay, so sebenarnya bulan 8 hari tu bila doktor diagnosis autism ASD, Kak Vi memang tak puas hati sebab Kak Vi tak pernah terfikir yang Zahira ada autism. Okay, cuma Kak Vi ingatkan okay dia disleksia macam tu je lah. Tapi bila bulan 10 hari tu, 12 hari bulan, Kak Vi jumpa balik semula dengan Dr. Ching and dengan Dr. Joanne yang buat Zahira SS98 tu. So bila kita bincang, so okay, Kak Vi redha and Kak Vi rasa memang Zahira ada simptom-simptom mild autism tu, and disebabkan dia belum socialize lah. Okay, dia bukan tak perform, dia okay, cuma kita kena bantu dia, and dia punya improvement pun setakat ni memang banyak improvement dia. Cuma kita kena banyak bantu dia. Okay, so macam sekarang sekolah agama lah. Untuk sekolah agama, dia punya UPKK tahun lepas, kan UPKK tahun lepas kan dia tukar format, dia buat secara interview kan. So secara interview, ustaz tanya soalan, dia jawab guna verbal, dia jawab bercakap macam oral macam tu. So dia dapat 7A 1C. So itu agak mengejutkan Kak Vi jugalah. Subjek C tu pun bahasa Arab sebab dia kena menulis. So Kak Vi rasa dia boleh perform kalau dia kita tukar cara exam dia. Sebab masa bila macam exam ke apa, memang keputusan dia seragama tak berapa elok. Tapi bila macam Kak Vi bacakan soalan, dia tahu jawapan, tapi masalah dia tak pandai nak baca jawi sangat. So sekarang dia dah darjah 6 seragama. Sebab sekolah agama sekarang dia dah tak macam dulu kan. Kalau macam dulu bila dia fail, bila dia fail dia tak naik darjah. Tapi sekolah agama sekarang tak best sangat lah. So maksudnya macam walaupun dia fail, dia tetap naik darjah. So pada Kak Vi, kita dah tak nampak performance anak kita dekat seragama. Kalau seragama yang dulu, memang Kak Vi memang suka lah. Sebab kita boleh tahu, okay, kalau katalah sampai darjah 4, okay, macam kawan Kak Vi darjah 4 tu sampai 3 tahun, sampai SPM dah habis, tapi dia tetap darjah 4 juga. So kita tahu maksudnya dia punya sekolah agama dia macam mana kan. Tapi macam sekarang dah tak boleh kan. Sekarang macam dia lulus tak lulus dia tetap naik. So macam baru ni Kak Vi jumpa cikgu sekolah agama. So kita bincang macam mana cara nak tolong dia. Kenapa dia UPKK boleh dapat 7A, kenapa bila exam dekat sekolah yang first test hari tu seragama dia dapat 27% saja. Tapi itu cuma 6 subjek je lah dia buat. Tapi macam ada PSA baru-baru ni, yang itu dia ada improvement, tak silap Kak Vi 46% naik lah daripada 27. Yang itu memang full subjek semua dia ada exam. And tauhid pun ada improvement 30 lebih, 30 macam tu lah. Maksudnya macam CP untuk dia lulus. Sebab dia tak lulus walaupun dia punya peratus dia 47. Sebab markah lulus ada dalam 50 kan seragama. So sikit je lah lagi. So maksudnya tauhid dengan ibadat pun dia macam 2-3 markah lagi nak lulus, nak dapat 50. So macam Ustazah kata mungkin sikit lagi kita boleh tolong dia. And Kak Vi ada bincang juga dengan Ustazah, and doktor pun dah keluarkan surat macam kena minta bantuan, mungkin kena tukar format exam tu kan. Sebab dia memang ada masalah membaca jawi. So bila masalah baca jawi, lepas tu dia kena fikir jawapan, and dia kena fikir ejaan, and dia kena kejar masa. So benda tu agak kalau kita nak kejar masa, kita akan macam nak cepat. So bila nak cepat, otak kita lagi jam, betul tak? So macam kita boleh bayangkan lah masa exam tu Zahira macam struggle nak spelling, struggle dia nak dengar apa, dia nak ingat balik apa. So macam benda tu banyak efek dekat dia lah. So macam bila Kak Vi tanya kenapa exam tak boleh perform, dia kata ada yang dia tak faham, ada yang dia faham macam tu. So kita tengoklah nanti apa yang sekolah agama buat. Untuk sekolah kebangsaan, Kak Vi rasa banyak improvement. Okay, so dia dah sekarang dia dah ada band 5. Kalau dulu dia band 2, band 3 je, tapi sekarang dia dah band 3, tak silap Kak Vi ada 1-2 subjek. Lepas tu dia dah start 4, dia dah start 5. So Alhamdulillah lah, so dah banyak improvement.
dari segi sekolah kebangsaan. So untuk sekolah kebangsaan Kak Vi tak risau sangat lah. Cuma tahun depan dia nak form 1 kan. So Kak Vi ada tanya doktor, Kak Vi rasa nak masukkan dia sekolah seni sebab dia memang suka melukis, and doktor pun perasan dia suka melukis dan dia suka lukis benda yang sama repeated. So itu pun salah satu tanda yang anak kita ada situasi untuk autism jugalah. And Kak Vi apply dia seni halus sekolah seni, so kita tak tahu macam mana. And doktor ada cakap mungkin doktor akan bagi surat sokongan lah untuk sebab sekolah seni tu wajib duduk asrama. So mungkin kita akan bincang dengan pihak sekolah, mana tahu kalau dia ada rezeki kat sekolah tu kan. So macam kan parent tak boleh nak datang selalu tengok. So yang ini maybe doktor suggest mungkin macam untuk awal-awal ni doktor minta parents selalu kerap tengok dia dekat sekolah. So sebab dia pun cara yang agak pemalu, kita takut juga dia kena bully. So banyak isu-isu dekat asrama yang kita berkemungkinan akan berlaku. So insyaAllah hari Khamis ni Kak Vi akan jumpa balik Dr. Ching sebab dekat HSI ada program peer. So yang itu pun Kak Vi akan insyaAllah Kak Vi akan cuba belajar macam mana format peer tu, and Kak Vi akan buat juga dekat Kak Vi punya center Norwich lah. Okay, so Kak Vi rasa Kak Vi reda, and memang Kak Vi mengakulah dengan masalah-masalah yang Zahira ada. So Kak Vi rasa dia memang mungkin sesuai juga bila doktor diagnos dia sebagai ASD level 1. Okay, so borang OKU doktor dah sign, and Kak Vi pun dah tanya pihak JKM. So borang OKU sebenarnya kita masih boleh laku tanda tangan pakar tu dalam masa 12 bulan, setahun. So sekarang ni dah 2 bulan dah doktor sign. So insyaAllah mungkin Kak Vi akan applykan dia juga kat OKU kan. Sebab kita dah tahu dia punya limitasi dia untuk sekolah. Sebab untuk perform, untuk dekat rumah, semua dia okey, dia independent. Cuma kita risau untuk sekolah, untuk exam. So kalau macam untuk exam kita nak minta special request untuk exam, kita kena ada kad OKU untuk pihak sekolah consider. Kalau dia tak ada kad OKU ke apa, sekadar kita cakap-cakap, mungkin agak susah untuk pihak sekolah nak mohon dengan KPM kan. So sekarang doktor dah keluarkan surat untuk suggestion untuk sekolah agama dan sekolah kebangsaan. Lepas tu doktor juga dah sign kad OKU, and latest hari Khamis ni doktor akan keluarkan surat untuk Kak Vi bagi masa dia sekolah menengah nanti. So mungkin dia dapat, insyaAllah kalau rezeki dia dekat sekolah seni tu, mungkin dia, sebab kita target masuk sekolah seni tu lah. So kalau macam dia setakat masuk sekolah menengah biasa, mungkin tak ada masalah sebab dia masih duduk kat rumah kan. So ada tiga surat yang doktor dah sign, 2 dah bagi, 1 Khamis ni Kak Vi akan ambil. So hopefully sebab Kak Vi ada tanya doktor macam mana masa depan dia, and doktor kata dia depends. Okay, tak semestinya dia masalah sekarang, masa depan dia pun akan ada masalah. Okay, cuma kita Hai Madeline, mungkin kita boleh bantu dia daripada banyak segi. Okey, sebenarnya kalau Kak Vi sendiri pun, Kak Vi pun lambat cakap. Okey, Kak Vi 3 tahun tu tak cakap lagi. Okey, Kak Vi pun belajar pun memang ada masalah lah juga. Tapi mungkin ialah zaman dulu kan, kita bukannya tahu kita ni ada masalah apa. Masa tu OT pun tak tahu kan, terapi cara kerja tu apa, occupational therapy tu apa. Sekarang ni bila Kak Vi sendiri dah kerja sebagai occupational therapist, and mungkin Allah dah bagi laluan untuk Kak Vi belajar masalah sendiri dan tolong anak sendiri, and tolong anak kawan-kawan juga kan. So itu yang baru Kak Vi tahu. Okay, so bila kita sendiri ada pengalaman, okay, lambat bercakap, okay, tapi ada orang pun ada masalah lambat bercakap juga, tapi tak selambat macam Kak Vi, sebab Kak Vi terus buat treatment kan. Lepas tu macam Kak Vi juga macam
sangat pemalu. And kalau ikut kakak Kak Avi dulu cakap dekat sekolah kebangsaan, dia asyik kena panggil je dengan guru disiplin sebab adik dia ni jahat. Tapi Kak Avi pun tak tahu apa yang Kak Avi buat dulu. Okey, tapi cuma macam jual mercun, lepas tu main mercun dekat dalam, main pop-pop tu dalam kelas. So itu yang Kak Avi ingat lah. Okey, tapi macam bila belajar pun Kak Avi pun tak berapa pandai sangat kan. So kita tahu mungkin Kak Avi sendiri sebab doktor pun cakap sekarang ni autism level 1 sangat banyak. Okay, so kalau yang macam Kak Avi dah share sebelum ni, ratio rakyat Malaysia autism, kalau dulu masa Kak Avi buat degree 2010 tak silap, masa tu ratio dalam dunia 1/150 autism. Okay. Tapi sekarang kalau ikut apa yang Dr. Chin bagi tahu Kak Avi hari tu, 1/44 orang. So you all cuba bayangkan kalau satu kelas tu 45 orang, for sure ada satu yang akan autism. And dalam office kita kalau katalah ada 100, okay, kalau ada 100, for sure mesti ada 2 orang yang ada autism sebenarnya. Cuma autism level 1 ni kita tak nampak sangat dia punya masalah, and selalunya banyak tak diagnose, okay, undiagnosed. Okay, so kita boleh bila kita dah besar-besar ni kan, sebenarnya kita masih boleh lagi pergi diagnose, jumpa psychiatrist untuk kita assess adakah kita ada simptom autism. Okay, sebab kad OKU tu sebenarnya dia hanya laku sampai umur 18. Okay, so umur 18, lepas umur 18 sebenarnya parent boleh decide sama ada parent nak sambung dengan kad OKU tu, ataupun anak dah perform dah okay, kita boleh stopkan kad OKU tu. Okay, so ini apa yang Kak Avi bincang dengan Dr. Chin. So maksudnya bila anak 18 tahun dia dah habis child psychiatrist, so dia dah kena pergi ke psychiatric punya treatment. So yang itu kita boleh decide sama ada anak kita dah okay ataupun masih memerlukan kad OKU tu untuk masa depan dia. Parent boleh decide sebenarnya. Tapi benda ni memang Kak Avi rasa macam benda baru, and Kak Avi sendiri pun tak tahu yang masa umur 18 tahun kita boleh decide sama ada kita nak stopkan ataupun kita nak sambung kad OKU tu lah. So pada Kak Avi, Zahira, Kak Avi akan hantarlah dia punya borang kad OKU sebab dokumen tak settle lagi. Ada beberapa lampiran yang Kak Avi tak buat lagi, nak kena ambil gambar dia punya surat beranak, photostat, parent punya photostat semua tu Kak Avi tak siapkan lagi. So harap-harap nanti bila dah siap Kak Avi akan hantar dekat kalau Kak JB ni kat bangunan KWSP je lah. Okay, tingkat 6. So untuk PR pun doktor kata doktor akan sign juga kad OKU. Andai kata Kak Avi setuju untuk preparekan PR untuk kad OKU, doktor suggest jugalah. Cuma untuk PR sekolah kebangsaan, doktor ada suggest untuk kita tangguh setahun. Maksudnya sepatutnya tahun depan dia dah 1, and doktor kata kekal dekat pra. Tapi macam bila PR, Kak Avi banyak bincang dengan cikgu pra, and banyak improvement PR. Sebab PR 3 tahun lebih tu Kak Avi dah start treatment kan. Macam Zahira 10 tahun baru kita start treatment, so agak lambat macam tu. So Kak Avi rasa PR Kak Avi tak prepare untuk lambatkan dia kelas darjah 1. Kak Avi akan ikut juga umur yang sebenar. Yang dalam masa yang sama Kak Avi akan teruskan rawatan anak-anak Kak Avi lah. Okay, so kenapa bagus ada kad OKU ni? Sebab banyak benefit yang kita boleh dapat sebenarnya. Okay, terutama sekolah. Okay, sekolah dia. Sebab tak semestinya anak kita masuk PPKI. Okay, biasanya walaupun ada kad OKU, dia boleh masuk kelas perdana macam biasa, as long as dia okay. Okay, dia punya level tu sampai. Okay, macam dekat center Kak Avi pun Kak Avi banyak buat assessment untuk 7 tahun, 8 tahun. Tapi sedih sebab performance diorang baru 5 tahun, 4 tahun. So kalau macam tu, macam mana nak darjah 1? Okay, so macam PR pun Kak Avi akan buat assessment juga dekat dia, nak tengok level dia dekat mana. Tapi kalau ikut doktor, dia still okay lagi lah. Dia tak teruk sangat. Okay, so itu saja yang Kak Avi nak ambil Zahira dekat sekolah dah ni. So pukul berapa dah? Alamak, okay, dah lambat. Alright, so itu saja yang Kak Avi nak share. And Kak Avi rasa Kak Avi harap video Kak Avi hari ni dapat membantu you all semua. Okay, kalau ada apa-apa masalah boleh PM Kak Avi, sebab Kak Avi boleh share apa yang Kak Avi dah lalui kan. Sebab Kak Avi sendiri dah buat rawatan pada anak. So Kak Avi dah tahu macam mana prosedur government. And Kak Avi pun dulu kerja kerajaan, tapi macam disebabkan anak-anak Kak Avi
V ni lah. Kalau you all tengok gambar-gambar dekat poster Nourish tu, kebanyakannya anak-anak Kak V lah, 3 orang kecil tu. Okey, itulah sebab 3 orang tu lah Kak V pencen awal untuk fokus dekat dia orang. So macam sekarang bila Kak V dah pencen, Kak V buat treatment sendiri, Kak V nampak dia orang sendiri. So Kak V boleh nampak apa masalah dia. Kalau macam dulu Kak V kerja, lagilah Kak V penyelaras perkhidmatan OT negeri Johor kan. So macam agak-agak busy, memang busy pun kan. So kita tak perasan tengok anak. So bila sekarang ni kita dah kerja sendiri, kita jaga anak kita sendiri, baru kita akan nampak. Okeylah, so itu saja untuk hari ini. So Kak V harap you all boleh share video Kak V ni pada kawan-kawan yang sayang memerlukan. Okey, walaupun kita tak rasa anak kita tu autism, tapi kita kena buat pemeriksaan doktor supaya doktor boleh sahkan. Okey, macam Kak V kan. So baru Kak V redha, Kak V ada 2 anak yang level 1 autism. Okey. So itu saja. Assalamualaikum.